Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini akhirnya Istana Negara Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agong bertitah berkait dengan pelantikan Hakim Tertinggi Malaysia. Ada yang menuduh Anwar Ibrahim kononnya perlu letak jawatan atau bercuti kerana campur tangan. Tetapi ini komen daripada Istana Negara. Istana Negara memberi amaran jangan politikkan isu pelantikan hakim tertinggi. Makna kata, sesiapa yang mahu lagi mempolitikkan pelantikan hakim tertinggi di Malaysia bermaksud derhaka, melanggar titah Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Sesiapa yang masih berani untuk mempolitikkan isu ini, bermaksud mereka sedang cuba menungkah arus, sedang derhaka kepada Agong. Ketika desakan semakin memuncak untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap Badan Kehakiman, Istana Negara akhirnya bersuara berhubung isu pelantikan hakim-hakim tertinggi. Istana memberi peringatan kepada semua pihak agar tidak mempolitikkan pelantikan hakim Mahkamah Atasan sambil menegaskan bahawa ia adalah urusan kenegaraan yang penting serta perlu ditangani secara cermat dan integriti selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan "Kami Sayang Malaysia" dengan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia" dalam ruangan komen. Saya nak kongsi dengan anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita boleh kuat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita sendiri. Secara umum dan ringkasnya, kita tak sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga senang mudah kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Imun badan yang bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan dan dengan adanya Transfer Factor for Life ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan mengingat semua penyakit atau musuh yang ada dalam tubuh badan kita, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit kerana imun badan kita yang kuat. Produk ini diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia, diperakui oleh doktor di seluruh dunia, lulus KKM dan juga ada sijil halal. Saudara, dengan peningkatan daya imun badan kita, kita kuat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Kalau ini ialah kali kedua anda menonton video ini, itu bermaksud anda perlu mendapatkan sesuatu, dapatkan khidmat nasihat percuma. Saudara, Istana memberi peringatan kepada semua pihak agar tidak mempolitikkan pelantikan hakim Mahkamah Atasan sambil menegaskan bahawa ia adalah urusan kenegaraan yang penting dan perlu ditangani secara cermat dan integriti selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Mengikut perkara 122B Perlembagaan Persekutuan, Istana Negara menjelaskan pelantikan hakim dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Perkara ini secara jelasnya menzahirkan prinsip semak dan imbang dalam sistem kehakiman negara. Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009, Akta 695 merupakan undang-undang yang memperuntukkan proses pemilihan calon hakim. Namun kuasa untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong adalah terletak kepada Perdana Menteri. Hal pelantikan di bawah Perlembagaan Persekutuan hendaklah ditangani secara sah supaya perjalanan kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong tidak dipolitikkan oleh mana-mana pihak, petik kenyataan itu. Pada Isnin lalu, 9 ahli Parlimen PKR diketuai Rafizi Ramli menggesa penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja dan supaya jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pembaharuan institusi menyiasat dakwaan campur tangan dalam bidang kehakiman. Mereka menggesa RCI menyiasat dakwaan bahawa kerajaan mengabaikan syor daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC sebelum persaraan bekas Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat.
termasuk pencalonan bagi jawatan Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan. Mereka turut membangkitkan kebimbangan bahawa JSC telah dipanggil pada hari Jumaat lalu tanpa notis wajib 10 hari untuk mencadangkan calon baharu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini yang dikata, apakah Hamzah Zainuddin akan letak jawatan? Adakah dengan ini Hamzah Zainuddin letak jawatan? Kenyataan Hamzah Zainuddin dikutuk teruk oleh netizen dengan persoalan, ini sajakah ketua pembangkang? Wow. Semakin hari, semakin pembangkang tiada berkualiti. Semakin hari, semakin pembangkang tidak punya arti. Itu antara komen daripada netizen berkait dengan isu kali ini. Desakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil cuti susulan isu pelantikan hakim dilihat hanya mengundang kutukan netizen. Satu antara kutukan netizen itu ialah kalau Anwar Ibrahim mengambil cuti, siapa yang Perikatan Nasional mahu dilantik menjadi Perdana Menteri? Kalau dilantik Zahid Hamidi, lagilah mereka akan teriak. Kalau dilantik Lim Guan Eng, lagilah mereka teriak. Jadi nak lantik siapapun, pasti mereka teriak juga. Rata-rata menemplak timbalan Presiden Bersatu Berkenan yang mencadangkan pelantikan seorang Perdana Menteri interim, kononnya demi menjaga integriti institusi kehakiman negara. Menjengah ke ruang komentar Facebook rasmi Hamzah Zainuddin, warganet antara lain mempersoal kualiti pemimpin Perikatan Nasional itu sebagai ketua pembangkang. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci penipuan. Baiklah, ini adalah Transfer Factor for Life. Saya nak kongsi dengan anda semua. Transfer Factor for Life, terapi imun ini meningkatkan daya imun badan sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan, dengan peningkatan kekuatan bijaksana imun badan kita, kita mampu melawan penyakit daripada dalam dan imun badan itulah yang menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Secara umum dan ringkasnya, kita akan sehat kerana imun badan kita yang kuat. Jadi, untuk mendapatkan produk yang hebat ini diluluskan oleh KKM, ada sijil halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, ada banyak produk di luar sana, tapi belum tentu itu diperakui oleh doktor dan didaftarkan dalam PDR. Ini terdaftar di PDR dan diperakui oleh doktor-doktor di luar sana. Cepat dapatkannya, jangan bertangguh-tangguh. Menjengah ke ruang komentar Facebook, rasmi Hamzah Zainuddin, warganet antara lain mempersoal kualiti pemimpin tersebut. Malah ada yang menyifatkan ahli parlimen Larut tersebut sebagai ketua pembangkang paling lemah sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Kes Samanje pun, komen Muhammad Nur. Kes sivil saja di Mahkamah Jenayah bukti pun tiada. Apa punya ketua pembangkang templak Kamarul Arifin? Ada juga yang secara sinis menyarankan Hamzah yang dilantik sebagai Perdana Menteri. Ambil cuti, lantik ketua pembangkang jadi Perdana Menteri, kata Muhammad Rizwan. Kalau Anwar turun ganti dengan Hamzah Zainuddin, perli Muhammad Yusuf Ramli. Semalam Hamzah dalam satu kenyataan rasmi berkata, cadangan supaya Anwar mengambil cuti bagi menghilangkan prejudis terhadap proses pelantikan hakim baharu. Menurutnya, dalam masa sama, langkah itu dapat menepis persepsi umum yang mengaitkan beliau terlibat dalam menentukan kumpulan hakim berkenan. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih mengejutkan ialah kenyataan Hamzah yang dihujani kecaman dan sindiran itu muncul ketika pembangkang pada masa ini dilihat dalam umud kempen turun Anwar. Permintaan supaya Anwar bercuti adalah taktik
politik pembangkang untuk menimbulkan keraguan terhadap ketelusan sistem pelantikan kehakiman. Walhal, dalam proses pelantikan hakim, Perdana Menteri tidak terlibat secara langsung dalam pemilihan ketua hakim. Negara memandangkan cadangan datang daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman serta pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Justru dari segi undang-undang dan prosedur, tiada keperluan formal untuk Anwar bercuti dan tuduhan campur tangan langsung belum disertakan bukti kukuh. Persepsi tidak sama dengan bukti dan setakat ini tiada pelanggaran yang nyata dibuktikan oleh pihak pembangkang. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada netizen kata pembangkang dengki kat Anwar. Ada netizen kata pembangkang sebenarnya dengki sangat dengan pencapaian Anwar Ibrahim. Itu sebabnya mereka bertak henti-henti mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Yang mereka mahu sebenarnya Anwar Ibrahim jatuh. Sebab apa yang dikatakan oleh netizen, mereka tak mampu mengejar Anwar. Takut nanti kalau Anwar dah terlalu hebat, mereka tiada peluang lagi untuk mahu mencari isu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Ada juga kebenaran itu. Jika dibanding dengan pencapaian pembangkang Perikatan Nasional di dalam pentadbiran mereka selama 33 bulan, dapat diketahui mereka sebenarnya kosong. Tiada pencapaian yang membanggakan yang boleh dilihat secara ketara. Bahkan pada zaman itulah kali pertama rakyat di Malaysia mengibarkan bendera putih. Adakah itu adalah kebanggaan mereka? Sebenarnya ASEAN kini dihormati, kejayaan diplomasi Perdana Menteri ke-10 di 3 negara patut diraih bukan dipertikai, kata penganalisis. Yang ini Anwar Ibrahim tewaskan habis-habisan penyokong juga ke para pemimpin Perikatan Nasional. Lawatan Perdana Menteri ke Itali, Perancis dan Brazil baru-baru ini bukan sekadar kunjungan diplomatik, sebaliknya membawa impak besar dari sudut hubungan dua hala, geopolitik dan masa depan ekonomi Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini Transovector for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, kita ada masalah kesihatan, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah, kerana imun badan kita yang menjadi bodoh. Jadi secara umumnya dan ringkasnya, kalau kita dapat meningkatkan imun badan kita dengan apa saja yang kita makan, kita boleh kuat daripada tubuh badan dari dalam dan imun badan kita mampu menewaskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dan secara umum dan ringkasnya juga, apabila imun badan kita meningkat, kita juga makin sehat. Jadi saudara, dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia termasuk di Malaysia, halal dan juga penemuan paling hebat pada abad ini dalam dunia perubatan dan kedokteran. Dapatkannya, jangan kata nanti. Jika ini kali kedua anda menonton video ini, itulah mungkin waktunya anda bertindak. Hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara, pakar geostrategi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berkata, banyak pihak tersilap apabila menganggap lawatan Perdana Menteri sebagai tidak memberi hasil. Begitu naif dan dangkal bagi pihak yang mengkritik lawatan pemimpin ke luar negara dengan meminta data-data pelaburan. Mereka hanya melihat yang tersurat tanpa memahami manfaat tersirat yang jauh lebih penting. Katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Azmi menjelaskan pemilihan Itali dan Perancis sebagai destinasi lawatan bukan kebetulan. Sebaliknya, berkait rapat dengan rundingan perjanjian perdagangan bebas FTA antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU yang sedang berlangsung ketika ini. Sebagai pengerusi blok serantau ini, Malaysia memainkan peranan penting dalam membuka lebih banyak pasaran Eropah kepada pengusaha ASEAN. Beliau melihat Brazil adalah tingkap masuk kepada pasaran Amerika Latin, sebuah wilayah yang selama ini sukar diakses oleh syarikat Malaysia dan rantau Asia Tenggara.
Mereka kena fikirkan maksud tersirat kenapa Italia dan Prancis dipilih sebelum menuju ke Brazil. Ia kerana ASEAN pada ketika ini sedang berunding TFTA dengan EU, bukan sahaja untuk pengusaha di Malaysia tetapi Perdana Menteri sebagai pengerusi ASEAN cuba membuka lebih banyak pasaran di negara Eropah. Dan penting juga pembukaan pasaran ini kerana Brazil dilihat sebagai tingkap untuk pengusaha Malaysia dan ASEAN untuk memasuki pasaran negara Amerika Latin yang amat payah pada ketika ini, ujarnya. Selain impak ekonomi, Azmi menegaskan kejayaan diplomatik turut dicapai apabila Presiden Brazil Lula da Silva dan Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni bersetuju untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur Oktober ini, sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Beliau berkata, sidang kemuncak kali ini dijangka antara yang terbesar dengan kehadiran tokoh utama dari China, India dan Rusia turut dinanti. Ini adalah satu pencapaian yang besar kerana saya tidak pernah lihat pemimpin Itali dan Brazil hadir di sidang kemuncak ASEAN. Malaysia sebagai pengerusi ASEAN telah berjaya memujuk negara ini untuk hadir bersama kerana sidang kemuncak bukan hanya berkenan ASEAN, ianya adalah isu global. Jadi, ini yang sepatutnya kita raikan, kejayaan Perdana Menteri yang berjaya membawa Malaysia ke landasan antarabangsa, tapi lebih penting, ASEAN itu sendiri lebih dihormati sehinggakan sidang kemuncak Oktober ini dianggap paling besar sekali. Jadi ini yang dikatakan manfaat tersirat yang perlu kita tunjuk kepada mereka yang memperlekehkan usaha Perdana Menteri, kejarnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.